Semua tak cukup. Macam Cik Tan lah dah nak cantik, doktor bercantik nak cantik lagi. Padahal diri sendiri yang tak ubah untuk nak mencapai keinginan yang you nak. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Nora. Kali ini kita bersama lagi dalam podcast Jom Take 5 bersama dengan Dr. Mustafa. Assalamualaikum semua. Hari ni hari baru. Kita ada postcard baru. Kita hari ni actually back to back. Back to back. So macam biasa, kita the intro by Datuk, right? Tapi kali ni because I bahasa Melayu saya more santai-santai, right? Okay. Doktor bahasa Melayu, lepas tu orang tanya saya, doktor dia punya bahasa Melayu dia dahsyat. Cakap Kelantan pun dia pandai. Ini advance. I actually I tak pernah belajar daripada buku ke whatever. I belajar daripada orang. So maknanya kalau I start kerja dekat Kelantan, I memang akan cakap Kelantan. Oh, cepat pick up. I pick up lah, ikut people. Right. So I nak tanya, kalau orang dah selalu kata macam bahasa Melayu, dia selalu cakap, orang hari ni selalu saya tanya doktor, hari ni doktor tanya saya. Okay, hari ni terbalik. Okay. Tak, kalau kita biasa kita cakap, okay, orang bising, noise, right? Make noise. Okay. Apa benda ni? Popek. Apa benda? Doktor lah popek. Popek. Okay, dia cakap, okay, patient I kadang-kadang dia datang, Allah, you kena pergi follow up. Nanti doktor dia akan popek. Apa mana ni? Bising juga. Okay, alright. Popek ni sebenarnya dia kita ambil positif ataupun negatif. Okay. Kalau negatifnya popek macam membebel lah. Popek. Popek. Bising. Okay. Negatif lah. Tapi kalau kita ambil secara positif macam itu karakter orang ni popek. Dia suka bercakap. So it doesn't matter pun. So itu karakter seseorang. Cakap manis. Cakap manis ke cakap manja ke, tapi memang popek. So it's like macam baru tahu. Popek. I kenal seorang. Yang popek. Yang dia bukan dia nama dia popek. Saya ingatkan Puan Rafiq jangan ada lagu rap. Perempuan semua suka popek. Semua popek. Tapi kita tak ada gelaran Nora popek ni, tak ada. Ini orang nama dia popek tau. Memang nama dia terkenal. Memang popek. Itulah. Tapi I rasa I tak pernah relate this popek because dia popek. Popek. Padahal nama dia popek because dia selalu popek. Okay. Tapi bukan nama sebenar lah doktor. Itu nama gelaran dia. Gelaran. Okay. Hari ni kita bersama dengan cantik, manis. Saya sebenarnya bisa tengok dia, saya rasa macam nak tengok je muka dia. Inilah dia Cik Ta Popek. Cik Ta Popek. Maka popek. Popek dia punya macam itik dah dalam tu dia ni popek. Tapi memang dia popek. Dia bising gila. Tak bising pun. Bising duduk lah sekarang ni. Sebab dia baru warm up. Okay. Dia belum warm up. Kalau dia masuk hospital, ya Allah, berbising satu hospital. No, because dia tak kacau orang. Okay. Cuma dia ceria. Macam tu. Dia cakap dengan siapa? Siapa dah? My staff, anybody. Dia ramah. Dia suka berborak macam tu. Itu dah sebabnya dia ada keistimewaan dia. That's why dia terkenal, dia popular dalam friendly. Tapi dia baling tepi jalan pun dia boleh hidup. Bergaul. Tapi I tak pernah, walaupun you tahu orang bila jumpa I selalu macam lain sikit, tapi I tak pernah jumpa dia kalau without that big smile. Dia selalu senyum. Alhamdulillah. Cantik, sedekah. Sedekah. Okay. Apa khabar? Masya-Allah. Cita. Baik, alhamdulillah. So kita cakap sekarang ni Cita ataupun Cita Popek? Cita ya. Cita Cita. Popek tu sebenarnya gelaran. Gelaran je. Okay, gelaran. Macam bila kita buat live, so orang kenal kita, Cita Popek. Jadi kalau sebut Rosita, siapa Rosita? So kalau sebut Cita Popek, tu Cita Popek. Okey, kita mulakan daripada awal lah. Mungkin ramai yang dah di social media sana memang mengenali Cik Ta Popek ni dengan kenal lah dekat social media. Tapi mungkin ada yang pernah dengar tapi tak kenal sangat. Mungkin hari ni kita nak mengenali
siapakah Cik Tat yang sebenarnya, dari mana yang saya nampak, ya Allah cantik, memang cantik, Masya Allah. Kulit manis putih cantik. Doktor semua. yang cantik Badan kan saya ni. Extra cantik kan. Wah, itu kita cerita nanti macam mana cantik dapat. Dah lah cantik, lagi-lagi cantik. Alhamdulillah. Rezeki. Rezeki, Alhamdulillah. Nama penuh lah dulu. Cik Tat tu nama pendek, nama penuh dulu. Okey, nama penuh ramai jugalah yang tahu. Saya anak daripada utara, orang Penang lah. Orang Penang. So kalau live tu saya selalu buat live juga. So memang orang cakap, kadang cakap KL ni dah semua dah sinonim dah, orang pun cakap KL apa semua kan. So tapi nama saya Rozita Baharum, binti Baharum, berumur 38 tahun. Ada lagi. Anak 5 orang. Masya Allah. Okey. Dia ada satu twin tau. Satu anak kembar. Kembang, ya. Kembar tu pun famous juga. Memang. Sebabkan kembar itulah kita boleh kenal dengan Dr. Musa. Tapi tak nampak macam anak 5 pun. Dia macam kita cakap, panjang lagi bicara kita. Okey. Jangan dulu. Kita nak kenal daripada awal, daripada A. Kita nak start daripada A. Kan. So A tadi Rozita. Ya, lah tu sebab Rozita. nama Cik Umur Tat tu. 38. Jadi saya seorang usahawan. Usahawan tu sebenarnya pada dulu macam seronok je sebenarnya. Sebab selalu teman suami. So husband asyik pergi meeting. Bosan, kita tak tahu nak buat apa. Main phone je kan. So macam alah bosan lah kan. Saya pula buat makeup part time. So bila kita buat part time makeup ni, kita rasa macam benda ni macam kalau buat something taklah bosan sangat. So benda tu secara langsung buat live. Berjinak-jinak dalam dunia makeup. So jadilah guru makeup pula online. So memang makeup artis lah. Maknanya buat makeup Dia lah. tak makeup artis Jadi lah. apa ni, juru makeup lah. Makeup orang kahwin. Okey. Makeup orang kahwin. Okey, sejak bila Cik Tat mula makeup, buat apa ni, adakah mula dengan kawan-kawan ke, pengantin ke, di Penang lah. Tapi sebenarnya Saudara mara. jauh daripada Penang kan. Dari Penang. all the way. Memang dia baik Tegap. tapi dia kerap datang KL, tapi Cik Tat tu is basically dia macam malam. Besok I nak datang buat belatas. Dia buat apa? You dari mana? You kat mana sekarang? I dekat Penang. Besok I nak datang. Macam tu. Dia macam Penang KL like zoom. Very senang. Dia macam kamu baru DJ je. 3 jam je. 3 jam je. Okey. Sama cerita. Macam mana jadi juru makeup tu? Dekat sana macam mana? Juru makeup tu macam itulah sebab saya suka kecantikan. Memang kita suka cantik. Suka berhias, suka berdandan. Perempuan kan. Mesti dia kena cantik. So bila kita suka cantik, jadi benda tu daripada ujung rambut sampai ujung kaki lah. Macam nak nampak kita muda, kita bergaya. Betul. Nak nampak kita tua, kita buat tak tahu je. So bergantung pada kita apa what you want actually. Macam tu. Apa yang you nak. So and then start daripada berjinak-jinak tu, dalam masa yang sama barulah kita buat dalam convert, buat duit pula. Berniaga. Kita ada follower. And then live. Ada view naik meletup viral, 8,000 view live. So esok bersama lagi dengan saya Cik Tat Pokpet. Mulalah kat situ. Tak tahu macam mana boleh keluar nama tu. Tak tahu macam mana, tiba-tiba. Berapa tahun dah? Masa mula-mula Cik Tat start 2014 2014 2013 macam tu. 2014. Dan sekarang dah ada. Habis dah naik tengok orang follow. Live lagi lah. Live lagi. Dah pokpek. So Secret Desire dari mana tu? Secret Desire tu lahir dia daripada asal dia kita berniaga seronok-seronok macam tu. Daripada belakang bonet. Bonet kereta sahaja. Wow. Rumah ke rumah. Okay. Macam direct selling dulu mana ada lagi doktor. Ya, betul. Datuk tahu kan dulu mana ada Social semua media, online social media semua ni. So kita pergi rumah orang buat demo. Ada lagi gambar I duduk dekat luar rumah orang, ada kasut. Tang mana asal boleh duit, situlah tempat kita. Jadi kita belajar from the beginning lah. Bukan kata lahir kan orang kaya, tak lah. From the secret. Yes. So lepas tu dah buat. Mana tahu tiba-tiba rezeki. Rezeki anak lagi kita punya effort kan. Sampailah tahun 2000 sampai sekarang lah. 2025 alhamdulillah. Ceritakan sikit secret desire tu apa sebenarnya? Itulah secret recipe. Secret desire tu apa sebenarnya? Adakah skincare ataupun range of makeup ataupun apa? Secret ni sebenarnya rahsia. Sebenarnya kalau sebut rahsia,
Rahsia ni ada banyak rahsia. Rahsia untuk cantik, rahsia untuk sihat, rahsia untuk kaya, banyak rahsia. Jadi itulah secret. Tapi bila keinginan wanita, kita nak cantik, kita nak lawa, kita nak sihat, kan? So benda tu untuk secret desire, rahsia keinginan setiap wanita. Tagline lah. Dia ada dia Tagline punya Wow, dia wow, ada dia wow. punya tu keinginan. Sebab keinginan wanita ni tak pernah habis. Semua tak cukup. Macam Cik Tan lah, dah nak cantik, doktor bercantik, nak cantik lagi. Padahal diri sendiri yang tak ubah untuk nak mencapai keinginan yang you nak. Betul tak? Betul, Oh, dia macam betul. bersyarah dah apa ni. Oh, Okey. Dah, host pula tengok kita macam ni. Lepas ni dia jalan jadi host. dia jadi host. Okey, saya nak balik. Okey. Jadi maknanya daripada 2014 tadi betul. sampai Dia sebenarnya 2013 tu hujung. Okey. Tapi dah masuk 2014 tu kira kita establish 2014 lah. Setakat ni ada di mana? Adakah online saja ataupun dah ada dekat Online lah, online online, saja, online. Tapi Kita banyak ada juga cerita masuk event. macam vendor apa semua kan, event kan. Tapi sekarang event tu kita kena masuk juga sebab untuk kita connection dengan followers, untuk orang kata dia jumpa kita in real life. Kan selalu orang tengok dekat live, engkau ni lawa sangat jumpa depan Memanglah orang tengok. lawa tak? Orang tengok macam mesti nak beli produk dia. Selalunya bila pengalaman Cik Tan bila dekat live ke apa ke, kategori mana, market mana, siapakah yang pembeli setia? Range umur Saya ni banyak orang tua-tua suka saya. Oh. Banyak yang range dalam 40 ke atas, 30 ke atas, 38 ke atas. Saya tak tahu lah, mungkin sebab saya ramah kot. Kan? Sebab orang muda dia tak suka. Kadang-kadang orang cantik sangat pada dia. Dia rasa ni rival. Bukan kadang-kadang, sebab tu kita cakap kadang contoh kita pergi shopping mall. Benda ni as a normal life routine. Kita pergi mall, perempuan dan lelaki, husband and wife. Panas sikit, okey ke doktor? Okey, contoh kita jalan kan. Okey, contoh kita kadang-kadang kita nak cantik macam orang tu tapi tak confident. So bila kita tengok orang tu cantik, rasa macam okey lah. Berapa? Tapi kalau lelaki berapa? Tapi sebenarnya dia nak cantik macam kita tapi dia tak confident untuk nak macam kita tu, dia tak dapat tu je. So kadang-kadang bila saya live, saya try positif. Positif tu penting lah. Untuk kita kekal muda, untuk kita nak bagi orang dekat dengan kita. Macam tu. Saya buat viewer tu macam kawan. Tapi Cita also apart from event, dia selalu buat macam wholesale, kasih sayang, ramah. Bagi gift. Bagi gift Jangan banyak. kedekut lah. Yeah. Kita kena selalu bersedekah. Ya. Baik. Bila buat bisnes, siapa yang memberi sokongan? Maknanya sampai sekarang ni. Suami lah. Suami, Suami. Keluarga. Suami, actually one time I apply nak kerja dengan dia. I'm not joking. Sebab apa? You tanya I. Cuba tanya Jangan, I. doktor. Cuba tanya I. Takkanlah doktor. Cuba tanya I. Sebab apa I apply untuk nak kerja dengan Cik Tan Popet? Takkanlah doktor nak cantik juga. Tak, bukan. I nak kerja dengan dia, dengan suami dia. Suami dia also orang baik. Kenapa I nak kerja dengan dia? Okey, kenapa? Sebab dia bawa satu company dia, staff dia semua into Switzerland. Saya pun nak kerja. Ada jawab. Saya nak kerja. Saya hantar resume. Switzerland. Ya, kita bawa pernah masuk, hari tu masuk. Tapi juga kesian dia bidang. tak enjoy sebab dia Ya, sakit. COVID. Kena COVID there. Kat sana. Tak ada I personal doktor kena call from Switzerland. Doktor. Tapi memang kalau I takut je, Dr. Mus lah yang I cari. Sebab Dr. Mus dia senang untuk calm the situation. Ya, Dia Alhamdulillah. macam dekat lah kan. Tapi tengoklah time kalau dia tengah operation, kau kacau bila masa pula dia nak ni kan. Tapi orang cakap dia selalu bagi treatment dekat patient dia tu. Tak adalah orang cakap berkira ke apa, tak lah. So far Alhamdulillah. So far okey lah dengan saya. Alhamdulillah. Okey, kalau kita tengok di pasaran sekarang pun banyak produk-produk di luar sana banyak. kan. Macam cendawan tumbuh dah. Betul, macam-macam jenis. Jadi macam mana selain daripada keistimewaan Cik Tan sendiri, orang yang cantik, macam mana Cik Tan menghadapi cabaran-cabaran, orang kata yalah persaingan dan sebagainya?
Taklah sebenarnya persaingan ni kan Datuk. Sebenarnya kita kan doktor, persaingan ni dalam bisnes semua ada persaingan. Even doktor kan, even Datuk as orang kata penyanyi kan, semua ada saingan. Macam tambah saya persaingan dia biasalah dalam jual produk yang sama, kosmetik, skincare, tapi apa yang kita pentingkan persaingan dalam hidup adalah kualiti, personality diri kita. Tu je. So kita kekalkan apa yang diri kita ada, apa yang keistimewaan kita, macam mana layanan kita pada orang. Kadang kalau produk kualiti, layanan kita tak okey, tak boleh juga. Ya, betul. Betul tak doktor? Betul. Kan? Of course. Itu the most important thing. So bagi Cik Ta, quality product of course, sebab I jual produk skincare nak orang pakai. Tapi kita kena, macam doktor buat kat saya lah. Saya dah potong perut 5 tahun dah. Buat bariatrik. Tapi sampai sekarang ganggu hidup doktor. Tak, sebab saling mengganggu lah kita jumpa hari ni. Sebab itu kita kata macam after benda tu bukan tamat dekat situ. Kan tamat dekat situ. So benda tu depends macam mana you jaga service you, macam mana you jaga customer you, quality. Itulah. Dia kita relation. macam ni. Kalau let's say kalau ikut in bariatric for weight loss, kita usually follow the patient sampai 5 tahun. Okay, tapi orang macam Cita Popet, dia bukan 5 tahun. Setiap 5 hari kena ada benda. Macam tu lah. I mean, no, to exaggerate. But the idea behind it, kita menjadi kawan. Kawan baik. Close friend, Okay. yeah. In life, you need 2 things in yourself. 2 things you need. One is a doctor, one is a lawyer. For advice, you need these 2 things in your life. Why is that? Because banyak benda yang ilmu you tak sampai tu tahap tu. Okay, so sometimes you need somebody just to ask a question whatsoever. Now, Cita Popet, dia nampak macam baik, right? Tak baik. Macam lah doktor, memang Macam dia baik, right? Macam dia memang. Ini orang yang break my words. This one. Tak ada orang patient yang boleh tak ikut arahan. Ni yang dia tak ikut arahan. Ini cerita apa-apa. Lepas tu dia tak, jom, kita ambil gambar. Dengar cerita dulu. I nak cakap dulu. I nak marah dia. Tak bagi. Tak kasih. Terus dia akan shift out. Tak marah dia jugalah. Dalam life also. Kita pernah live kan? Kena live. Ya, Kena, pernah live dia together. also membantu sangat. Not only her customer, membantu saya juga lah. Dia buat live untuk Sebab I. kadang-kadang kita bukan kata nak membantu because of kita kenal lama ataupun tak. Benda ni kan untuk kesihatan kan. Sebab Cita dulu gemuk. Semua orang tahu gemuk. Berapa kilo? Berapa kilo? Gemuk berapa kilo? Takut. Kalau penonton tengok, seram. So dulu sebab saya beranak twin, lagipun Caesar 2 kali. Anak first, sekarang umur dia dah 16 tahun dah. Alhamdulillah. So tu pun dia seorang je normal. Yang nombor 2 Caesar. So nombor 3, nombor 4 ni kembar kan. So 2 kali Caesar. So mesti kita ada kangaroo pouch. Mama pouch tu mesti ada punya kan. So badan memang besar lah, dekat 90 kilo. Okay. Itu masa lepas beranak yang Sebab sebelum saya masuk labor room, saya timbang 97.7. Sebelum masuk labor room. Keluar labor room, rupanya ingatkan saya kembar ayak ke apa banyak kan. Kadang-kadang ayak apa kita air ketuban kan. Tapi sebenarnya tak. 7 je turun. Ya Allah, keluar anak je lah keluar. kata kenapa kau tak turun 15? 7 je kau turun. Ya Allah, gemuknya aku. Kan orang cakap selalu kalau dah delivered dia 10 ke 15. I 7 je doktor. Kejam betul. Sebab saya tak kontrol waktu mengandung. Sebab dia suka masak. Suka masak. Suka makan lah. Ya, masak hari-hari jimat. Anak-anak ramai makan. Lagipun makan kat rumah ni, suami kena makan kat rumah. Betul. Kalau kita tak masak, suami tak makan. Nanti kan suami makan kat luar kan masalah pula. Makan kat luar tak apa. Makan je. Okey je. Kita kekal cantik. Betul. Itu yang pentingnya. Okey. Okay lah, kita ceritalah sekarang ya. Sebab Cik Ta dah cerita daripada 97 tadi keluar anak yang kembar keluar. Lepas tu berapa lama ambil masa nak okeylah, kita fikir kenapa tak diet dulu ke, kenapa tak exercise dulu, kenapa nak buat bariatrik? Siapa yang bagi idea tu? Okey. Sebenarnya ramai juga yang persoalkan pasal benda tu. Doktor actually ramai tanya, beraninya you lepas you dah Caesar tak sampai setahun lebih you pergi buat bariatrik. No, actually I tak fikir banyak. Sebab kaki dah tak boleh tampung.
Okey. Kaki dah tak boleh tampung. Kan I ingat tak? I call, I cakap I tak kira. I nak cari Dr. Mus. I nak cari Dr. Mus sebab I tak tahu kenapa masa tu I nampak lah Dr. Mus lalu iklan apa semua kan. Sebab I pun tak kenal Dr. Mus waktu tu. Tapi I rasa, tak tahulah, I rasa boleh tanya Dr. Mus pasal perut ni kan. Sebab specialist for perut kan. So lepas tu, and then bila kita sujud, solat, sakit. And then dia cramp. Sudah. Aku nak stroke ke? Aku nak stroke ke? Takut tau. Sebab tu bila badan berat, badan besar, kita makan kadang-kadang kan makan tak fikir semua benda tu kan. Tapi benda tu efek. And then dia sakit kat dada. Ingat jantung dah buat. Semua kita dah buat dah. Cek jantung, scan. Saya ni kalau kata buka farmasis pun boleh dah. Ubat semua tahu dah sampai tanya doktor kan. Doktor semua ubat tahu dah. So benda tu macam dah tak jadi ketakutan. Aku jantung ke? So rupanya kita ada GERD. Gastrik. Kan lepas saya pergi check semua. Tapi selepas beranak 2 minggu rasanya. 2 minggu saya stop bagi susu badan. Sebab tak boleh dah bagi susu badan anak saya. Tak boleh. Sebab dia terlalu, saya tak boleh nak handle lah waktu tu. Tak pandai nak handle anak kembar. Tak tahulah, rasa macam panik pun ada. Kan tak tahu macam mana nak sampai ke benda tu sebab dua-dua pula seorang suka nangis, seorang lagi pula diam. Yang nangis ni nak seorang je kontrol susu dekat dia. Seorang lagi cakap, "Ayah, berhenti je lah susu, bagi dua-dua botol susu." Nak. Baru ada. Minum. Dua-dua tak payah berebut. Kan macam tu. So start pada tu stop. Diet juga. Diet lah, makan water keping, off sugar, kenalah diet. Apa pun macam doktor cakap, kena reset juga diri you. Sebab bariatrik walaupun untuk kecantikan, tapi you kena reset diri you jugalah. Tak tolong pun, you kena tolong juga sikit lah untuk restart benda tu kan. Okay, sebagai seorang wanita yang menjaga kecantikan daripada dari muda lagi kan, maknanya mestilah selain daripada sebelum buat bariatrik tu mestilah makan ubat, apa diet lagi, apa lagi? Cerita Makan apa? Treatment ke apa? Pergi adalah apa cerita lagi ada yang pergi jual buat? produk juga untuk kesihatan, tapi benda tu tak relate pun sebenarnya sebab kadang-kadang orang suka relate benda detox. Yes, detox mesti kita kena ada sebab kita bila kita macam ceritakan dah beranak. So bila beranak, I ada sembelit. Sembelit I teruk you all. Nampak je cantik, sembelit teruk. Orang tak nampak. Orang tak nampak. Okay. I dah percaya pada doktor gelap. So sebenarnya betul lah Datuk sebab sembelit ni kadang orang takut nak bercerita. Sebab macam ubat kita boleh ambil macam-macam ubat, Dukoles, apa semua, Dupalek. Tengok. No, semua dah try. Semua dah try. Tapi benda tu just for flush. Kan? So Ceta adalah jual produk Ceta untuk cuci. Tapi dia tak relate pun dengan bariatrik sebenarnya. Tapi orang selalu takut benda tu. Why? Oh, you potong perut. You potong perut. Sebenarnya tak. Kalau you still makan, you cuci, you makan 5 pinggan, you cuci perut sekali, gemuk juga. Sama je. So benda tu untuk kesihatan, that's why kita bagi balance. Dah you sakit, you jalan, so saya just leave it. Doktor check semua scope apa, okey lah. Doktor kata okay, you ada ni, you nak buat. Doktor tak pernah macam paksa ke apa kan. So nak buat, you buat. Kita pun waktu tu tak fikir pun. Tak check pun sebenarnya doktor. I tak check pun sebenarnya bariatrik tu okey ke, tak okey ke, pro and con, no. Ini real This is very Cita Popeye. Cita Popeye tak fikir panjang. Ya, fikir dia kalau nak benda pom on tak, the spot. sebab actually you takut. You dah sakit. Macam kenapa dah ada. Tak fikir banyak. Sebab yelah kalau kita jumpa doktor kan Datuk, mesti untuk sihat. Kan takkan jumpa doktor saja. Pelik pula kan. So mesti untuk sihat. Kalau you tak sihat jumpa doktor, nampaknya kena doktor buat gila lah. So bila dah waktu tu jumpa doktor, cakap doktor, ingat lagi waktu tu saya cakap kat Dr. Mus, doktor tolong saya, buatlah bagi saya hilang sakit dekat dada saya. Terus buat scope esok tu. Dah masuk, esok you datang, you puasa, lepas tu puasa 2 minggu kot. Ya. Betul. I ingat lagi momen tu. And then I cakap, doktor tolong bagi saya hilang sakit dada ni. Alhamdulillah. Okey, maksudnya sebelum Cik Tan nak buat keputusan nak buat bariatrik tu, maknanya dah cuba macam-macam dah. Tak research. I tak research. Tak, maksudnya dah cuba makan ubat, dah cuba detox lah macam, tapi tak dah jalan jumpa jugalah. doktor, dah buat CT scan, dah buat tak jalan semua juga. everything. Tak jalan. Okey, tadi
yang boleh nak buat keputusan tu bila dia kena sakit dada. So the thing apa related je? okay, you see in the world of reflux. Reflux so apa benda? Reflux is actually bila konten perut kita yang biasa dia kena turun bawah. Reflux mana ni benda yang jalan terbalik. Atas. Atas. Okay. Atas tak kisah. Dia pergi kanan, pergi kiri pergi kanan, atas pergi bawah, bawah pergi. Anything against the direction. So reflux tu berlaku most of the time because either we call it two types. One we call essential reflux. Mana ni orang yang ada reflux betul-betul yang dia pakar saluran makan tu. This we call essential reflux. Combination of factor, hormone, stress, cara makanan, berapa makan minum, all this, especially bila volume, makan minum sekali, makan banyak, terpaksa makan banyak. Makan laju, Yes. all these things. Jangan makan laju. Jangan makan laju. Betul. Saya satu pinggan makan laju. Sebab dia ada orang macam tu. Anak saya sekarang yang twin, dia makan laju. Laju. Ikut. So basically that we have the other one which is the majority of people, they have something we call volume reflux. Perempuan bila mengandung, baby dia akan tolak. Sama bila you sekarang ni, bila berat badan tinggi, lemak tu is a baby fat. Dia akan tolak. Pressure dalam perut tinggi. Satu badan the pressure tinggi, dia akan tolak. Cause you all the reflux. Plus because of that, with time, especially pregnancies whatsoever, ulu hati akan longgar. Jadi Dia cucuk-cucuk angin tu. perut kita sini kulit. Kulit dia boleh kembang, boleh besar. Sini ada tulang. Tak boleh besar. Bila naik sini ani rasa so dia akan ganggu apa? Jantung, paru-paru rasa ini apa ni? Heart attack. Because dia closed box. It's a Betul. closed box. Ni boleh kembang, tak ada masalah. Tapi ni closed box, memang dia rasa apa benda ni? That's why ramai patient kita dapat daripada cardiologist. Pergi jumpa jantung, check macam-macam semua. Okay, ni reflux. Ramai. So apa yang kita kecilkan perut, kasih the shape properly. Kira bagi dia ada ruang lah untuk dia jalan. Then kita kecilkan perut, kita ulu hati yang longgar tu kita repair. Berapa persen sebenarnya perut saya kecil ni doktor? Lama dah nak 70 tanya. sampai 80% lah. Yang kita yang buang. Dia actually lagi kurus pada ni. Ini dah naik sikit. Banyak. Oh, dia ingat Tahu. Because tolonglah doktor macam mana. Okay, tolong macam mana? Kita ada arahan, right? Dia tak ikut. Tapi I dapat target 55. Ya, memang dia achieve target. Actually, this Tapi is naik tak banyak lah. now it's a 7 to bit 8. only, which is very perfect for the age. Because sometimes you kena faham bila kita buat benda ni, kita tak nak orang ni kurus kering macam anak darah. Tak boleh. Kena match between age and weight. That's very important. Ingat kita dua benda tak tanya perempuan, age and weight. Always age and weight always are connect. Now perempuan in their mid 30s and above ada isi sikit lagi cantik. They match the age. Sexy. Tak cakap dah seksi. Voluptuous. Okay. So that's the idea. So that is actually to match the age. Kalau tidak nampak macam tak Yelah sihat. dia nampak tua. Nampak tua sikit. Nampak tua. Macam Boleh- Cik Tah dia tu 45. Tapi masa tu lepas balik Switzerland. Covid. COVID memang dia kena masa tu sejuk, right? Sejuk. Turun sangat. Yeah, so kita sekarang ni you ada two application on table for me and Datuk to join your company. So kita pergi Switzerland. Ya. Okay. So okay, apa cerita yang tu Switzerland? Kenapa where the idea came from? Was it macam a reward, staff baik, buat kerja lebih, achievement banyak? Ya, sebab bila kita buat kerja, say kita banyak. Say kita banyak, kita perlu manpower. Kalau kita ada kerja banyak, manpower tak ada, macam mana nak proceed semua benda tu untuk completely send to customer. So benda tu kita perlukan. Jadi kita bagilah reward. Okay. I memang suka. I suka belanja orang. I suka belanja orang makan. I suka bagi. I tak tahu. Benda tu I rasa rezeki. Alhamdulillah. Sebab hari ni kita belanja orang. Tengoklah macam apa yang saya alami sekarang. Mungkin dalam bisnes kita ada rasa fasa-fasa. Masa tengah naik, masa tengah. Semua orang bisnes macam tu. Kan fasa naik, fasa jatuh, fasa okey. Jadi benda tu bila kita banyak tolong and appreciate orang, benda tu jugalah kita akan dapat for future sebenarnya. Tadi kita cakap kita not difficult to be celebrity but difficult to maintain. Yeah. Nak jaga memang
Kena penting, right? Oh, penting. Okay, so dia baik kasih I hadiah datang hari ni bawa coklat. 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 Bawa Okay. coklat. Itu Perli namanya. Terima kasih Cita for the Okay. coklat. Rahsia kejayaan Cik Ta. Maknanya apa the key lah, kunci kejayaan Cik Ta selain daripada popet tu. Selain daripada cantik tu itu besar, itu anugerah tu sebenarnya. Rahsia kejayaan ni sebenarnya kita tak kisahlah kejayaan dalam apa je bidang pun. Macam Cik Ta sendiri Cik Ta selalu cakap dekat semua follower, siapalah kawan-kawan pun kau jumpa I kan. Selalu I cakap rahsia kejayaan I selalu nak rasa tenang aja. Alhamdulillah. Tenang. You kalau buat apa pun, kalau you kena datang ujian dalam hidup you tenang. You jangan gelabah. Relax. Jangan gelabah. Relax. Dan you ambil benda tu, take it easy. Sebab tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. Sama juga dengan penyakit. Yeah. Sebab kita yang selalu cari penyakit sebenarnya. Tadi cakap kita cakap betul. Betul tak? kita Kan? panggil Yes. penyakit. Kita yang cari Kita panggil penyakit penyakit, sebenarnya. yes. So kita kena tenang. So bila rasa I tenang, I redha, I tengok kat mana sebenarnya kesalahan yang kita buat. Kadang bila kita dapat ujian tu, mungkin persekitaran, mungkin cara kita berniaga, ada yang tak kena, so kita perbaikilah. So tapi maintain untuk dalam perniagaan dan kejayaan ni, satu je lah yang saya buat selalu, dahulukanlah ibu bapa. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih ada lagi semua. Memang Sebenarnya sedih dah pula. Kan arwah bapa saya baru je meninggal. Itu pun last jumpa dengan Dr. Mus. ya. Dr. Mus dah bagi tahu dari awal dah. Kita try the best Yep. for him. Tapi itulah, Allah lebih sayangkan dia lagi. Saya pun dah cuba yang terbaik dah untuk dia. Jadi apa pun, saya kalau buat apa pun, saya bagi dekat mak dengan abah dulu. Saya dahulukan keluarga dulu. Keluarga, arwah bapa mentua, mak mentua. Itulah rahsia dia yang paling kita kena buat sebenarnya. Baru kita tolong orang. Doa diorang Baik. kan. Okey, cabaran sebagai bila buat berniaga memang banyak cabaran kan. Mungkin cabaran yang paling Cik Tak dapat lupa, yang paling sakit. Gosip lah tu. Cerita. Okey, cabaran ni sebenarnya kalau pasal gosip saya, kalau Cik Tak Popek, kalau Google banyak gosip pasal saya. Kan, tapi cabaran ni kita buat touch and go lah. Touch and go. Okey. Kalau kita ambil hari ni, kau terjun bangunan, orang yang happy tengok kau. Yup. Orang yang happy, kau dah mati dah. Dah duduk kat batu dua. Relax. Kan? So apa saya buat 2 tahun, Datuk, saya duduk kat rumah, sengap. Apa orang cakap pasal kita, tutup mulut. Jangan bunyi. Sebab kata-kata sebenarnya menunjukkan diri kita sebenarnya menuding pada diri kita. Itu sebenarnya. Itu bahaya kata-kata. Jadi lebih baik kita diam. Sebab bila kita diam, sebenarnya itulah senjata kita boleh bangun balik. Sebab rezeki ni sebenarnya Allah tak pernah tutup. Itu je. Alhamdulillah. Allah tak pernah tutup. Sabar. Kita je kan doktor cari. So saya buat balik. Bangun, buat balik. And cabaran yang saya anggap cabaran tu sebenarnya untuk menjadikan saya lebih hebat sebenarnya. Alhamdulillah. Saya jadikan cabaran tu, ujian tu Allah nak bagi engkau lebih besar. Nak bagi engkau lebih dikenali. Alhamdulillah. Sekarang Actually, just to explain this one. Warizqukum fi sama wa ma tu'adun. Rezeki itu bukan sini, bukan dari sini, dari heaven, dari atas. Ya. So orang yang sini, yang siapa hidup dengan orang, dia tak boleh kacau yang rezeki. Rezeki datang dari atas. tidak siapa pun. Dia tak boleh, Siapa apa dia tak buat. boleh tutup. Buat pilih kau nak rosakkan nama orang ni macam ni ke. Kau nak cakap apa ke orang ni ke. Tak kisahlah. Apa pun orang cakap. Contohlah buruk pasal kita ke apa cakap. Tapi you tak akan boleh tutup. Sebab Allah yang bagi. Datuk, apa Don't read. So we come to all whatever we've seen for the celebrity. Don't read the comment. Tak That's je it. sebab That's it. orang boleh cakap apa saja pasal kita. Sebab netizen ada we talk about net. Jangan marah, relax. Sebenarnya benda tu biasa. Dia ada hak untuk bercakap. Tapi dia tak kenal kita, Datuk.
So take easy. Tapi tak sakit hati ke? Sakit kita memang manusia. Kita kena rasa sakit. Cucuk jarum sakit. Ya, betul. Of course. We are human. So kita memang akan rasa sakit tu. Tapi you kena hadap. Buat apa you nak ambil? Tak nak rasa balas ke tak nak rasa balas? Kita balas, kita tak dapat apa-apa. Kita tak balas, kita dapat lagi hebat. Orang kenal kita. Kita balas, kita tunjuk buruk kita. Kita tunjuk. Actually, orang yang tulis tu, dia tunggu you balas. Dia nak you balas. Dia nak your reaction. Ya, dia nak kita react. Kalau Yeah. dia cakap buruk pasal kita tunggu. Mesti dia balas. Sebenarnya I tak balas. I cakap biarlah Allah yang balas. Sebab apa saja yang orang buatkan kita, mesti ada karma, insyaAllah. Ini orang kuat Orang That's why kuat. dia berjaya. Yeah, I mean, this is all wisdom. I mean, to handle all this crisis is But it's not easy. Not easy. Not Take easy. ourselves Not in easy. that situation Yeah. lah. But speaking, I already tapi benda tu sebenarnya you learn lah. Belajar. Sebab benda tu hebat tau. Orang yang menerima ujian, cik tak nak beritahu kat semua. Orang yang menerima ujian, sakit, kejayaan. Sebenarnya orang yang kaya pun ujian. Betul tak doktor? Datuk? Ujian. Sebab dia lupa dah diri dia. Dia kaya sangat. Duit banyak. Tak tahu nak buat apa. Ujian. So macam kita ujian sakit. Mungkin sakit kita sekejap. Orang yang ujian sakit sekejap 3 hari mati dah. Tapi betul. Macam arwah bapak saya kan. Masa arwah hidup. Kita orang ada seorang lagi. I punya aunty. Sampai sekarang dia sakit. Dia dah tua sangat. Tapi dia masih ada lagi. Waktu tu arwah abah ada lagi. Masa dia sakit dekat ICU kita kata makcik ni, mak, cepat mak bacakan Yasin mak. Abah pun sama bagi tahu. Sekali kita tak tahu. Ajal maut tangan Tuhan. Sama dengan rezeki. So tak payahlah takut. Ujian tu. Adab je. Betul. Hebat tak saya? Hebat sangat. Hebat. Okay, tapi hebat tu, I just want to tell you, dia nak masuk your industry tau. Dia nak ambil apa? Industri menyanyi. Industri menyanyi. Ya. Habislah, saya tak boleh cari makan lah. I'm telling you. Cuba. Dah lah cantik. Cuba dia. Jangan. Dia boleh menyanyi. I'm telling you. I was shocked. I saw her once. Sebenarnya saya dah, sebab bila dia bercakap je kan, saya dah dengar suara tu. Kita ni bila kita dengar suara, kita dah tahu suara orang serak-serak basah, lepas tu dia boleh nyanyi tinggi rendah tu. So memang saya boleh agak ini memang boleh menyanyi ni. Jadi hari ni kita dengar live menyanyi. Mungkin selalu orang tengok dia berniaga, dia live, jual produk. So hari ni mungkin Tak ramai orang I rasa dia tahu cerita apa-apa dia boleh menyanyi. Sekarang kita nak dengar lah cerita Dulu menyanyi sikit. saya memang dulu masa muda sebelum kahwin. Husband ada tak? Tak ada. Husband ada. Ada mana? Ada, husband ada. Tak, sebelum masa tu itu adalah waktu kita sebelum berpunya lah. Okay. Menyanyi entertainer. Yeah. I am entertainer. Okay, entertainer macam event, VIP. Wow. Ya, Datuk Sari Tasri. Waktu tu. Okay. So, kita menyanyi dekat event. So, female vocalist lah. Tapi English song. Tak apa, nak try, nak dengar. Lagu apa pun tak kisah. Tapi lagu Melayu ada yang saya suka. Saya suka. Mungkin yang pernah tengok dulu tu dia. Okay, dulu Cik Tapopek ni dia terkenal lagu macam Saat mentari beradu, rembulan pun bertamu. Lagi? Cukup lah. Alah, nak dengar. Tak pernah dengar. Naik. Hatiku menjadi sayu dalam kesamaran waktu. Lagu Azarina. Jadi lagu tu bila masuk je event, Cik Tapopek. Bukan orang ingat Azarina je, tak ada orang. Sebab waktu live saya suka dengan lagu Azarina. Sampailah jumpa Azarina. Okay. Sampai jumpa sampai dia bilang, Cik tak. Sebab dia tahu saya suka menyanyi lagu tu. Lagi lagu apa lagi? Sudahlah Dato', janganlah. Sedap. Nanti tiba-tiba tembus siling Tak apa. hujan. Tak apa. Kita dah ni. Kita ada. Kita nak apa? Silakan. Backup. Kita nak backup. Saya nak dengar je lah. Janganlah. Okay. Cik tak suka lagu rock. Rock, yeah. Tak apa. Rock apa? Lagu apa? Janganlah. Sudahlah tu. Sikit. Nak dengar. I'm not here for your entertainment. You don't really wanna mess with me tonight. Nampak? Itu suara yang kita voice English. Saya tak tahu, mungkin Datuk seorang penyanyi yang hebat yang dikenali kan. Cik Tan siapalah sangat ni. Sebesar Zara je. Ada suara Stacy tu, dia macam vibe Stacy tu. Tapi itulah kita menyanyi-menyanyi
Live band Itu tak bukan sama. nyanyi, itu bukan nyanyi, bukan kaleng-kaleng tu. Tapi tak boleh dah kita dah bisnes kan. Tak jamming, tak apa. Kenapa So- tak nak masuk pertandingan menyanyi? Saya ada single, saya Okay. buat dengan Oh. Apple Rosa. Okey. Wah. Ada single. Lama dah single saya buat. Ada lagi lagu yang terbaru, saya ada 2 lagu Aku Yang Kau Mahu ada dekat YouTube. Tapi waktu tu saya gemuk. Saya gemuk waktu tu. Yang tu ada dekat YouTube. So you all boleh tengok. Cerita punya. Waktu tu gemuk. Aku yang kau mahu. Waktu tu gemuk waktu tu. Okey. Waktu tu bulan Papi Salin lah tu. So bila dah slim ni kena buat satu lagi single. Ada. Ada okay. dah. Tapi belum buat lagi. Sebab nak kena bagi kifit balik sikit lagi. Sikit, Nak turun balik 6 kilo lagi. Okey. Nak bagi on track balik 55. Tunggu. Nanti dia tunggulah 2 minggu 3 minggu nanti Senang you see je, some senang. life story. Dia datang hospital saya nak turun 5 kilo. Tanya doktor macam mana doktor, cepatlah tolong nak makan macam mana ni. Macam tu. Dah menyanyi, dah juga jadi usahawan, berlakon ada. Berlakon. Ada. Wah, ini semua sekali ni. Apa lagi yang tak dicuba? Saya suka mencuba. Sebab kita ni macam mana you ada rupa ke, you tak ada rupa ke, tapi kita nak explore. Sebab saya dari muda saya tak nak sekolah. Tapi ada bakat Sebab tersendiri. saya suka cari duit. Saya suka bekerja. Sebab yalah my mum pun bukan orang senang kan. Bila saya cari duit, saya boleh bawa duit pergi sekolah sendiri. Nak makan KFC pun nak kena tunggu sebulan baru arwah abah boleh beli. Kan tengok abang balik naik motor. Ni abang dah beli KFC. Tak. Ya Allah, ingat Allah sedih pula rasa. So waktu tu rasa macam alah susahnya kami ni kan. Duduk pun rumah kampung, rumah papan. Sampai saya boleh buat rumah lah. InsyaAllah rezeki. Dekat mak saya. Saya jadi bukanlah saya buat rumah batu lah. Sebelum dia meninggal teringin ada kereta, saya beli kereta. Saya beli kereta sebelum dia dapat apa yang dia nak. Alhamdulillah. Saya dapat bagi apa yang dia nak lah sebelum tu semua tu. Cuma tak dapat bawa dia pergi ke Mekah je lah. Tak dapat pergi Mekah je. So benda tu kita happy lah dapat buat semua benda tu kan. Rasa macam okay, aku dapat buat semua. Ikut niat insya-Allah. Dah Tuhan akan berjaya- dapat yang dari record. Dah berjaya sampai macam ni sekarang. Ingat lagi tak kesusahan yang paling perit sekali yang macam sampai bila pun cik tak akan ingat. Tak payah cerita gosip, tak payah, okay? Gosip bukan Okey, dia kesusahan yang kita ingat ni adalah apabila kita membuat sesuatu dalam hidup kita yang kita suka. Contoh dalam bisnes kita lah. Macam Cik Ta suka kecantikan. I suka kecantikan. Suka cantik, kosmetik. Jadi macam usaha. Bila kita punya usaha tu, kita dah go to the very achievement yang sangat tinggi, dikenali. Tiba okay, but it's okay. That's why yang kita balik kepada kekuatan tadi. Macam mana you boleh maintain? Stres tak masa tu? Stres memanglah stres. Macam mana handle stres? Nak diet pun stres. Tapi macam mana handle stres? Tenang. Kunci dia tenang. Handle stres. Senang ke nak tenang? Senang nak tenang, senang solat. Tuju. I nak tanya, Cik Ta apa ada masa untuk stres? Because kalau ikut I nampak macam terlalu sibuk, busy, ada banyak benda. Alah, belakang tabir ni kan. Kadang-kadang macam kita cakap, tak semua benda kita nak tunjuk dekat depan kan. Apa yang kita buat, macam orang tengok I ni, tiap-tiap hari make up engkau ni mesti kan orang yang make up selalu kena tau kejam. Kau ni mesti kan tak sempat nak solat. Janganlah kejam sangat. So ada kita, apa yang kita buat tak semestinya kita kena tunjuk. So kalau make up tu berapa lama? I tahu make up artist kalau buat macam ni kena ambil berapa jam? Saya boleh siap dalam 15 minit. Saya pernah make up orang untuk 10 look dalam masa 1 jam. Wow. Tanpa gangguan. 10 muka saya boleh buat. Wow. Saya boleh buat. Sebab minat kan Datuk kan. Jadi dia boleh, benda ni make up seni doktor. So okay. So kalau make up tu ada, let's say for example, for me, if I go out, okay, hari ni mood I nak this perfume, pakai baju ni, ada mood dia lah. Yes, betul. Make up ada mood dia Yes, juga? ada. Macam hari ni kita ada look. So hari ni maroon and then look dia merah-merah sikit. Okay. Macam vampire. Vampire je lalu doktor dah nampak dah. Vampire yang cantik lah. Kan dia nampak tak ada nampak kita
kusam. So macam makeup, kalau mata you terang, bibir you kena pucat sikit. Kalau bibir you nampak expose sangat, mata you kena jangan terang. Tips dia. Ya. Idola Cik Ta. Idola ataupun mentor ataupun you punya idola lah. Siapa? Dia bentuk untuk apa? Dia ada Tak, idol idola. mana satu banyak benda. Idol untuk No, idol dia macam Idola yang macam mana tu? macam Idola seorang yang berjaya ke? Idola. keseluruhan lah. Tak tahu lah. Kalau I tengok, kalau usahawan I tengok Datuk Ali Syukri lah. Datuk Ali Syukri, Datuk Seri Ali Syukri. I memang respect dia sebab dia ni dalam kepala dia duit je fikir dia. Sorry Datuk Seri Ali. Sebab dia macam ni tau. Sebab dia family. Penting bagi dia, kita tengok always dengan family. Tapi dia cuma fikir untuk dia tahu benda ni. Sebab dia tak pernah jadi orang yang sombong. Dia tak pernah. Walaupun dia sangat kaya. Dia mati millionaire, kita tengok rumah pun besar, semua benda dia ada. Tapi dia kerja, ya Allah. Pagi, petang, siang, malam. That's why kita rasa macam malulah. Kalau aku tidur, aku cakap aku dah kaya, malu. Jadi sebab tu I takut kalau macam kan, kalau kita tengok konten sekarang, tunjuk duit sana sini. Sorry to say, benda tu sebenarnya it's not good. Kadang-kadang membahayakan sebab untuk senang lagi orang buat apa-apa dekat kita sebenarnya. So sebenarnya kita bekerja kuat, you kerja lebih, you dapat. Macam Datuk Alif, dia kerja lebih, dapat lebih. So itu yang I buat sebenarnya. Okey, saya nak tanya bila tadi Cik Ta sebut tentang menunjuk tadi kan. Kadang-kadang kita tak tahu sama ada bila seseorang tu dia nak share konten, menunjuk ataupun nak memberi inspirasi. Apa pendapat Cik Ta sendiri? Perlu tak? Okay. Panas. Aircon. Aircon full already. Aircon apa? Okay, sebenarnya inspirasi dia ada dua sudut berbeza. Sebab apa yang kita tengok influencer. Okay, so I takut juga buat statement ni. Tak apa, cakap santai-santai je kita Tak apa, ini santai. I juga celebrity influencer. Yeah. So I dah berlakon, I dah menyanyi. So I pun ada right untuk bagi pesanan kepada pesanan penaja. Tiba pesanan kepada semua. Sebenarnya untuk dua sudut berbeza. Kalau kita nak bagi inspirasi, kita ajar cara macam mana untuk kita nak create diri kita untuk kita maintain the business. Sebab mostly kita tengok business nak maintain susah. Macam doktor cakap tadi. Selalu 3 tahun, 2 tahun dah settle. Mati. Hilang. Viral. Dah tak ada. Resap. So macam mana you nak maintain sebenarnya, you boleh tunjuk kejayaan you daripada segi pengikut yang boleh follow you bertahun-tahun, yang beli produk you macam Cik Ta. Dia boleh beli produk kita 5-6 tahun. Hebat tak? Satisfaction. Yes, of course. Dia boleh macam Cik Ta, ikut doktor. Apa yang doktor buat kat saya 5 tahun tak nak pergi mana. Ikut doktor Mus. Apa yang dia buat? Service. Yes, service. So, macam kita, apa yang kita buat? Quality. So, kalau kata you nak tunjuk duit, boleh tunjuk. You boleh tunjuk apa yang you dapat. Contoh, dulu you hidup susah. Sekarang you dah boleh beli rumah. Yes. Inspirasi, nampak kejayaan you. Yeah. You tak perlu tabur duit. You tak perlu tunjuk duit sebenarnya. Kalau I nak bersyarah tak habis ni. Tak payah. Jadi sebab contoh bila dia orang tunjuk duit, sebenarnya dia orang dah jadikan benda tu satu risiko sebenarnya. I okey je. Tak tunjuk duit, okey je. You pakai baju RM10. Doktor, I pakai baju hari ni pun RM25. Mahal sikit lah. Ini mahal. Mahal sikit. So kasut, benda tu orang takkan tanya you. Apa yang you pakai. Tapi once you dapat create diri you, personality you, you tak perlu try hard untuk nampak you ada duit. Tapi you dah create you punya, nampak okay, nampak Style, dia jaga the style vibe. dia, vibe dia, positif dia, cukup, enough. Itu je sebenarnya. Tu dah ada popek pun cukup dah. I told you memang dia Maksudnya yang popek. Memang dia popek. Balik je doktor. Apa? Tapi kalau you nampak, one thing about her, she is very spontaneous. Maknanya nampak macam soalan tu, macam dia dah ada tahu the script, dia tahu apa kita nak tanya. Dia tak fikir. She's very spontaneous. Now one thing about Cik Ta Popet, from my experience with her,
not as a patient, as a friend. I've been all kenal the husband, the family also. Orang yang very senang, very easy, and she doesn't think 2 steps. Hidup dia 1 step, okay. So I want this. That's it. Finish. No second Tak thinking. fikir dah. No, tak fikir. Kadang-kadang kita perempuan, orang kata nak buat apa-apa kena fikir panjang, kena fikir. Tak, itu perempuan yang masalah, fikir banyak. Sebenarnya okay, let's say kalau you fikir. Okay, contoh you fikir. You okay, contoh you nak diet sebab Dr. Mus ada kat depan, so I fikir I tak, Turun diet. Fuh. no, I tak boleh, I nampak. Kau okay, contoh macam perempuan, dia nak kurus. Nak kurus. Esok tadi beli coklat, tadi saya beli lagi coklat. Esok diet lagi, esok. So you fikir ke, you tak fikir, sama, lebih baik you buat keputusan. Okay, I tell you what I'm gonna do with your chocolate. Dah beli coklat tu, I biasa, I tak beli coklat. Dalam my fridge ada satu drawer, ada all the chocolates there, and most of them the dark chocolate, but this chocolate mahal. Okay, so I tak akan buang. You know when sometimes I balik macam running some 10 km, 15 km or whatsoever, I will take it without guilt. Maknanya I makan coklat, I makan cake, I makan, I enjoy, tapi I balance it out. So you janganlah stres. Lepas tu okay, nak kurus. Bila nak kurus ni? Okay, bila kena buat benda. You kena buat benda. You tak boleh duduk diam tapi you nak kurus. Tak, dia nak mengunyah. Itu perempuan. Dia nak mengunyah je. Masih tak ada popek-popek lagi nak mengunyah. Tak mengunyah dia bercakap. Itu yang masalah. Orang kata habit kan. Macam tadilah Datuk cakap pasal macam mana you handle you punya stres. Sebenarnya Stres macam makan. stres nafsu. Bila you buat bariatrik, sebenarnya you tak potong nafsu. Tak ada. Kita ada 3. Nafsu makan, nafsu apa lagi? Malu pula nak sebut. Okay, tak payah. Okay, faham. Okay, nafsu makan. And then lagi satu apa lagi lupa saya. Makan. Kita ada 3 nafsu tu. Lagi satu I lupa, doktor. Apa, Okay. doktor? Well, we never study it. This is not medicine. So bila kita dah nak makan ni adalah benda yang utama untuk manusia. Jadi bila kita buat bariatrik, kita dah pernah biasa makan. So memang you akan kacau lah. Dia nak makan. Benda tu yang sebenarnya you akan jadi stres. Macam mana you nak handle? You kena reset lah. You buat apa sebenarnya? You bariatrik ni you buat apa sebenarnya? You nak sakit lagi ke dada you? Kadang I cakap dengan cermin tau. You nak sakit lagi ke jantung you? Nak jumpa lagi ke? Doktor nak check lagi, nak masuk CT scan lagi ke? Oh tak nak. Dia reset balik. 2-3 hari. Tu lupa balik. So apa yang you sendirilah kena. Dia set a self reminder from time to time. So cerita apa sometimes actually dia panggil nak datang untuk buat check atau Full medical check up. full medical check up. This is very common. Dia buat very frequent. Atau cerita you baru buat, tak perlu. I saja nak buat. Okay. Atau kenapa? I tahu dia ada some fikiran lain, dah lain sikit. Ataupun dia tak nak any advice. Hanya dia tahu dia nak datang buat check up whatsoever, dia akan on the line. I takkan bagi chance dekat doktor. Doktor tak, I nak. I tahu, I dah faham dia apa dia nak. So dia datang all the way, berapa cakap, okay cerita semua, okay cantik, okay bye. That's it. Sebab kita setiap 6 bulan, kalau ikutkan kita kena buat medical check up. Kan doktor 6 bulan kan? Setiap tahun cukup. Setiap tahun. Tapi I 6 bulan, kadang Ala cakap 6 bulan tapi masih a year kan kita buat. Okey, sebagai seorang wanita kan, memang kita ni kadang-kadang susah kan. Ini nak kena jaga, mak lagi, usahawan lagi, nak ini penyanyi lagi, dah ada single lagi, berlakon juga. Semua dia kautin semua. Mungkin dan pengalaman Cik Tas sendiri buat bariatrik lah Mungkin Cik Tas nak cakap untuk semua peminat-peminat follower khususnya wanita lah. Kenapa perlu buat bariatrik ataupun kelebihan buat bariatrik? Kelebihan buat bariatrik ni sebenarnya bukan untuk cantik semata-mata, tapi untuk selamatkan diri kita. Betul. Very simple. Kita tak perlu cakap benda tu terlalu mendalam sebab mostly sekarang ni orang ingat bariatrik ni adalah satu trend untuk kurus. Sebenarnya salah. It's not talking about trend. Dia bukan trend sebenarnya, Datuk. Yang trend tu sebab yang mana nak kurus cepat.
yang dia orang fikir. Tapi sebenarnya saya selalu cakap dalam live saya, korang please tolong. Sebenarnya untuk saya menyeru anda yang mana yang rasa badan makin tak boleh kontrol, rasa kesihatan tu makin terjejas, jangan tunggu bila dah sakit baru korang nak cari ubat, dah terlambat. Kan korang kena fikir cantik tu sebenarnya yang nombor 2. Kesihatan dulu yang pertama yang kita kena cross the borderline. Once you dah pergi ke tembok lain, you dah positive cancer. You nak buat apa waktu tu? Too late. You nak buat apa? Waktu tu nak jumpa Dr. Mus, tak payah. Tak boleh lagi dah. So you see, actually, this is from the concept. Now, kita when we talk about bariatric, they call it as an ultimate weight loss solutions. But this is dari segi berat badan. Obesity too, we call it morbid obesity. Obesity yang jadi bahaya pasal hidup. Okay? So, when we do this bariatric surgery, we are actually, kita nak tangkap penyakit-penyakit you dapat because of obesity too. Betul. Weight loss too is actually bonus. Yes, betul. Bukan terbalik. Bukan kita nak because weight loss. Tapi dia dah jadi terbalik. Sebenarnya jadi bariatric, weight loss. It's not about health. But actually, bariatric is for health. Tapi, one of the things kita also, ramai patient, berat badan tu is actually an insult to their life. Maknanya dah rasa they are insecure. Mainly perempuan lah. But you kena faham also, lelaki also kena banyak benda physically into affect lelaki kalau dia obese. So these are the things that sometimes they do this betul-betul because dia nak kurus. Dia tak kisah pasal apa penyakit dia ada. Kita check, you ada kencing mai, okay no problem, I nak kurus. You know you ada fatty liver, tak apa, I nak kurus. Dia tak kisah sangat. Dia dah lock nak turun berat badan because berat badan dah di burden gila on her. Especially masalah bergerak. Patient Macam I macam lah, bergerak, sakit lutut. ada patient I baru jumpa 2 hari lepas. Umur dia 47 years old. Aktif gila. Oh. Ada kilang, ada business, family business dia run, politician as well. Darah tinggi, kencing manis, ada 3 serangkai. then ada asma, then dia ada reflux. Dia yang dia rasa susah sangat bila dia semayang. Bila dia semayang, pergi macam masjid whatsoever, dia akan duduk dengan orang yang tua. Atas kerusi. Dapat apa kursi whatsoever. Dia memang sakit hati. Her body, her style cannot accept that. Because dia memang lasak orang lasak sangat. And active, masa lagi active. Tapi she is not accepting the fact of having all these sicknesses. So bila dia cakap sekarang ni, this surgery is a conversion in her whole life. This is where basically we tell them that this is not meant to be for to lose weight. This is for you to bring back your life. Your luto, you semayang macam biasa, you dah ada darah tinggi, kencing manis, your reflux dah hilang, alhamdulillah. Self-confidence, your presentation. Macam Cik Ta dapat berlakon tiba-tiba. Kan orang benda tu juga kita punya penampilan lah kan. Walaupun kita dah 38 tahun. So bila you penampilan you jaga, sebab tu kita cakap benda tu bonus. Bukan kata you buat bariatric you takkanlah nak gemuk macam like normal. Tapi you boleh naik lah, tengoklah naik kat mana lengan you ke. So you yang kena buat exercise. Doktor cakap, Cik Ta, you buat exercise. You buat exercise. Dia tak pernah buat exercise. Okay? Yang tu kita selalu gaduh. Kalau I pergi travel, Cik Ta cuma tu jalan dekat KLIA. Exercise shopping. Tapi one thing about Cik Ta, walaupun dia masa berat badan tinggi, muka dia besar, bulat. Bila dia kurus, sekarang ni alhamdulillah, muka shape up. Even kalau dia naik sikit tapi muka dia tak berubah. Badan saya naik, muka tak berubah. Kenapa? Saya pun hairan juga. Yeah, well, this one actually because you have to understand, dia kemas badan you. Dia akan kemas. Maksudnya makanan yang I makan tu betul? Dia makan one betul. So kalau makanan betul, dia more pergi into otot. Lebih pada pergi into lemak. So yang bulat tu is all the lemak lah, dah hilang lah. So this is where basically we tell the perempuan, masa you are in the age of mid-30, you kena be prepare your badan for your mid-40s. Now this is the time. Because when you touch your 40s, badan dah biasa dia akan berubah.
badan you biasa akan lose muscle Sebab berakat. tu I tak suka stres Datuk. Kadang I rasa nak makan gula kan. Doktor dia tengok I punya story. Oi, bukan main sedap kau makan Sekarang kita tengok air kacang, cendol, mana boleh tahan dekat Penang. So kalau nak makan jangan post. Takut doktor Nak post juga makan. perempuan. Makan, ambil gambar dulu. So dapat rasa sikit. Sebenarnya nak makan banyak. Oh, tak boleh lah. Sebenarnya aku, tak boleh. You tahu ada satu patient one time, she came to the clinic and she came, okay, doktor, marah I. Kenapa tu? Nak record I marah dia. So every time dia balik dia dengar suara I. Lagi teruk daripada Cik Tan. Lagi teruk. So Cik Tan selalu cakap dengan diri sendiri lah. Okay, alright. You dah dapat. Self-treatment. Self-reminder. Reminder. It's very good. Okay. Apa lagi yang Cik Ta belum kecapi, belum dapat lagi? Dah apa lagi? Sekarang dah mungkin ada target-target tertentu. Tahun ni nak sampai reach certain level. So apa lagi perancangan Cik Ta sekarang? Alhamdulillah sekarang ni saya baru balik daripada China. Alhamdulillah. Shanghai. Baru je balik sebab saya sebenarnya dah buat ada selain daripada kosmetik dekat di belakang tabir saya memang buat import export. Wow. Macam kalau orang nak hantar barang ke luar negara untuk nak daripada luar negara masuk ke semua melalui legally lah. Custom semualah. So sekarang ni saya nak lahirkan usahawan. Saya nak bawa anak ke depan. Nak bawa anak pun dah start. Saya bagi anak live apa semua. Anak saya yang lelaki tu. So saya nak dah okey lah. Dah umur nak kat 40 dah. So dah start slowly relax. Santai je doktor. Nak santai, relax, tenang. So pelan-pelan buat bisnes. Enjoy. Tak nak stress-stress. Dan buka satu bottle and packaging business coming soon. InsyaAllah. Alhamdulillah. Nak lahirkan usahawan. So ni ideas daripada Cik Ta atau? Lama dah nak buat. I mean the thoughts behind it. What is the brain behind it? Is Cik Ta ataupun suami Cik Ta? Tak juga sebab kita different. Husband dia different. Dia buat benda lain. Saya buat benda lain. Tapi orang nampak kita orang berdua. Sebab bila content, kita mesti kena dengan suami. Bila tak buat dengan suami, orang tanya pula, kenapa rumah tangga dia? Sebab itu orang selalu tanya macam tu kan sebab negatif netizen. So tak kadang-kadang tariklah Aaron masuk sekejap. So macam Aaron Tapi dia baik, dia ikut. Ikut. Kita kan umur 38 tapi nampak 30 cik. So dia banyak memberi support sebab pergi mana pun dia kena ada nak drive. Kalau tak sampai lah kita dekat KL ni. Kerap tiap minggu dia lah bawa kereta semua. So bila kita buat bisnes ni yang Cik Ta nak buat ni sebab saya suka pentingkan look. Packaging. Bukan kata kualiti tapi packaging. So bila packaging ni apa yang kita tengok dekat local product mostly nak jual harga rendah sebab nakkan dia punya volume. Tapi kalau packaging kita bagus plus dengan kualiti kita boleh tolong bantu usahawan baru and why not kita boleh lahirkan usahawan-usahawan yang lebih kualiti yang lebih bagus. Wow. Baik. Wow. Okay, sebagai wanita juga macam mana menjaga rumah tangga? Allah. Sekarang ni macam-macam cabaran kan? Allah. Macam mana menjaga rumah Saya tangga? ada cabaran. Macam kita cabaran give and take jaga anak lah. Of course. Sebab saya memang orang makan gaji lain. Tiap-tiap bulan 10,000, 20,000 dah ada. Kita tak cari tak makan. Sebab kita kerja sendiri. You yang gajikan diri you. Walaupun you ada 15 ke 20 orang bekerja. Tapi you tetap kena kerja. Sebab muka you yang boleh buat duit sebenarnya. Betul. I pernah ambil model. Tak jalan. Nak juga kita. Pernah ambil. So pelan-pelan kita buat. Ambil untuk sekarang ni orang ambil influencer kan. So slowly ambil bawa anak masuk. Sebab dia orang suka kan tengok kita dengan anak. So macam kita buat benda tu slowly but surely kita janji nak hasil je lah. Tapi maksudnya sokongan keluarga tu adalah salah satu cara menjaga rumah sangat tangga penting. tu. Kalau tak ada sokongan, husband lah main peranan yang penting. Sebab ni emosi kita tahu rumah tangga. Kalau tiba-tiba lah Datuk, kita tengah buat kerja, kita tengah gaduh, tak jalan life tu. Betul-betul. Sebab benda ni emosi
kita pula ada anak. Saya ni anak kembar. Bukan senang. Lepas tu anak lelaki nak itu nak ini. Perempuan kita nak dekat dengan anak lelaki ni. Anak lelaki mesti nak dekat dengan bapak kan. So bapak pula kadang buat tak tahu pula. Busy dengan meeting apa semua. So kita nak bagi masa tu. Ya Allah. Tadi kata kena tenang. Memang tenang. Tapi kadang-kadang yang tak bertenang kita berdua lah kat belakang. Sebab tu dia kena faham. Suami kena faham. Cakap, you faham you kena faham. Explain dah siap-siap. I nak live Jangan kacau I punya mood. Jangan petik Swiss I. Anak-anak kontrol. So dia dah ambil anak. Bawa anak pergi kedai. Dia bawa anak pergi kedai. Dia bawa anak pergi kedai makan roti canai. I buat live 2 jam. 2 jam lah kat kedai. Itu yang orang tak nampak pada sisi yang kesukaran kita cari duit sebenarnya. Give and take and understanding lah. Alhamdulillah. Okay. Nasihat terakhir kepada semua orang-orang yang baru nak berjinak-jinak dalam bisnes, nak jadi macam Cik Ta Popek ni. Bagi nasihat dekat semua. Janganlah popek Nasihat dan juga nasihat tips. je, tapi janganlah popek. Tips. Nasihatnya nak jadi seorang usahawan, awak kena tahu apa yang awak nak, awak kena tahu apa yang awak nak capai sebenarnya. Awak nak kaya ataupun awak nak berjaya. Ada dua. Kalau awak nak kaya tapi awak tak dapat kejayaan, awak tak boleh buat benda tu. Dan awak tak boleh jadi usahawan yang hebat, kekal dan berjaya. Wow. Rasa macam pakai motivasi. Fine, small and very focused. Concentrate. Wow, nice. I dapat panggilan juga daripada USM. Sebenarnya tapi tak dapat nak letak date lagi. Sebab saya start daripada bawah sampai jatuh, naik balik until now. Alhamdulillah, izin Allah semua ni. InsyaAllah naik. Berkat doa juga dulu. Arwah abah pun cakap, abah nak tengok hang berjaya. Jangan gaduh dengan orang, jangan buat orang bisnes baik-baik, jangan buat orang. Dia selalu pesan, jangan gaduh lah. Itu ayat terngiang lagi. So alhamdulillah, kita Allah tu akan tolong kita insya-Allah. InsyaAllah. Alright, wow. Terima kasih banyak-banyak Cik Ta. Hari ni kita pertama kali bersama-sama. Yalah, itu jumpa pun tak sempat. Banyak memberi inspirasi dan juga kata-kata kepada semua orang. Yalah. Kita doakan semoga Cik Ta terus berjaya. Amin. Dan sentiasa lebih maju lagi. Amin. Masya Allah. Thank you juga pada doktor. I think personality Cik Ta Popek is reflect of wisdom. Your otak tak represent your age. Maknanya terlebih pada tu. And this is actually nombor satu, alhamdulillah dari Tuhan. Not everybody like that. Nombor satu, nombor dua, this is a reflection of years of struggles. So kita also bila kita nampak Cik Ta Popek nampak yang cantik, yang comel, yang bla bla bla, tapi kita tak tahu what behind that person. I sendiri dah berapa tahun kenal dia, tapi I tak kenal Cik Ta Popek yang person. Doktor macam ni. Oh, ya betul ke? Ini siapa? Sebab selalu berborak, doktor tolonglah. Macam mana nak buat ni? I sakit jantung ni. Dia macam ni, very shortcut. Okay, SMS, I'm coming tomorrow. Busy juga, dia hilang. That's it. I pernah satu malam tu, sorry I tersambung lagi. Panggil lagi, I masuk set. I dah cakap, I nak panggil. Malam tu, tiba-tiba, I tak tahu kenapa, I sakit sangat perut. I makan gummy. I don't know why, what's wrong with that gummy. I makan gummy, I nak makan yang ada masam tu. Yang masam, ada gula. Husband drive. Ada berapa jam yang I sampai dekat emergency. I tak tahu doktor masuk ubat apa, settle. Lega. I tak sampai 3 jam, escort polis sekali minta. I cakap tak kira, panggil. Tanya, nampak kan petrokar dekat highway tu? Sebab nak cepat. Terlalu sakit. I sanggup jumpa Dr. Mus. Bukan tak ada hospital, no. Maksud I sebab I rasa macam ada something wrong. Bukan apa, sebab I salah makan. I salah makan. I takut advice tu, bukan kita kata your safety zone. Dia rasa tak tahu comfort. Sebab tu kita back to the service lah. Alhamdulillah. Macam mana doktor dapat comfort. I sampai okay, tenang. Awak dengan ada je, tak ada apa pun. Sebab I order ubat tu atau kasih suruh dia makan ni. Masa I datang, dia pun kurang bergerak. Atau apa benda? Nothing. Dia tak ada sakit apa-apa. Alhamdulillah tak ada sakit.
Tapi sementara tu yang sakit tu, alhamdulillah. Dia tengok doktor dia tu tak sakit. So, cari doktor Mus. Ya, Selalu. kita dengar benda sama je. Orang datang sini pasti cakap Dr. Mus cara dia bagi servis, cara dia approach, Ya, cara dia bagi nasihat. macam tu juga. Macam servis, macam Cik Ta. Cik Ta kadang tanya, kenapa ramai orang tua suka saya? Boleh tak tolong cakap kat saya? Kenapa? Mana orang muda? Mana? Bangun. Saya nak cantikkan you all. Saya nak tolong you all. Orang muda tak payah nak cantik dah. Dia memang dia dah cantik. Tapi dia suka pilih jalan singkat masalahnya. Dia suka pilih jalan singkat untuk cantik. Sama juga. Sebenarnya bariatrik bukan untuk cantik. Kecantikan sebenarnya bukan jalan singkat untuk cantik. You kena ada attitude. Yep. Dalam kecantikan. You kena jaga skin rutin. Macam Cik Ta skincare. Saya. Dah. Pukul berapa dah kita? Okey. Jadi Terima kasih tak sekali tahu. lagi. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kalau kita ada peluang lagi kita boleh sembang-sembang lagi. Macam-macam InsyaAllah. lagi. Kita nak dengar menyanyi sebenarnya. I rasa kita akan panggil dia balik. Ya. Kita akan buat sketch baru. Oh, Sketch baru. Banyak benda I rasa kita belum explore with Cita Popet. Selalunya kita akan tutup podcast kita macam ni, tapi hari ni saya rasa special lah. Allah. Cik Ta tutup dengan sebuah lagu ke nak Alah, dengar sedikit. janganlah. Ni special ni. Silakan Cik Ta Popet menyanyi. By the way, for people there, it is almost midnight, huh? Yes. Ya, jom. Okey. Okay. Silakan. Aduh, nak kena menyanyi ke? Sikit cepat sebelum kita tutup. Okey, lagu Saka lah dia orang panggil. Saat mentari beratu, rembulan pun bertamu, hatiku menjadi sayu dalam kesamaran waktu. Wow. Cik Ta Popet, terima kasih banyak-banyak. Kita berjumpa lagi di di episod akan datang. Terima kasih kepada Next Creative. Next Creative, thank you very much. Thank you And very Cita Popet, really Thank you juga dekat. that's very happening and kita Okay. really enjoy. Ya, Terima kasih spontan banyak. je, tak ada skrip. Tak ada. I tak skrip. tengok phone. So kita jumpa lagi dalam podcast Jom Take 5 bersama dengan Dr. Mustafa. Okay, terima kasih. Thank you everybody. Jumpa Terima kasih, lagi. Cik Ta. Thank you, Dato'. Thank you. InsyaAllah.